أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada di rumah Allah SWT, iaitu masjid yang menjadi tempat tumpuan kita untuk peribadahan pada Allah Ta'ala, untuk kita beribadat pada Allah SWT. Masjid ini juga Allah Ta'ala ataupun Nabi Muhammad SAW apabila saja berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, yang kedua iaitu Masjid Nabawi. Kenapa masjid ini dibina oleh Nabi Muhammad SAW? Ketika sampainya kedua tempat ini, matlamat utamanya urusan-urusan dunia ni tak lain tak bukan, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utamanya. Apa benda pun urusan dunia, hendaklah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain itu hendaklah kita beriktikaf. Ini salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kadang-kadang walaupun sebahagian masjid ada tulis tebeng kat masjid itu supaya apa lafaz niat iktikaf, tapi kadang-kadang pakai tengok saja, dak niat iktikaf waktu malam kita. Tengok saja, Allah ada tulis sini rupanya niat iktikaf, tapi tengok saja, dak niat dalam hati kita. Sepenuhnya dalam masjid Allah Ta'ala ini, rumah Allah Ta'ala ini, kita niat iktikaf. Itu salah satu sunnah Nabi yang kadang-kadang bimbang semakin pupus. Walaupun kita tak mampu nak ikut macam salafus salih, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan sebagainya, tapi duduk sekejap pun dikira iktikaf. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, pada malam ni saya nak baca satu hadis ataupun beberapa buah hadis insya-Allah dengan Allah Ta'ala, untuk memberi peringatan pada kita, sebab kita hidup di akhir zaman dah. Di dalam sebuah hadis, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min ashratis sa'ah an yaqilla al-'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takthura an-nisa' wa yaqilla ar-rijal hatta yakuna li 50 namra'atan al-qayyimul wahid. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Maknanya hadis ni Nabi beri pada Anas bin Malik radhiyallahu an semata-mata. Sebab Anas bin Malik ni berkhidmat dengan Nabi SAW selama 10 years. 10 tahun. Daripada kecil siapa belia. Daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Masya Allah. Banyak dia tengok
akhlak Nabi, kriteria Nabi, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, semuanya dia tengok. Boleh tengok tentang Nabi Muhammad SAW, sebab dia salah seorang khodam Nabi Muhammad SAW. Khodam Nabi ni ramai. Salah seorangnya ni lah, antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya Allah, subhanallah. Sebab itulah kadang-kadang sebahagian hadis hanya diucapkan oleh salah seorang sahabat saja, bukan semua sahabat. Ini sebahagiannya. Kata dia, akan aku ceritakan pada kamu satu hadis yang tidak akan ada orang lain akan menceritakan setelah aku, sebab aku dengar sendiri Rasulullah SAW telah bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat. Kita berada di hujung dah. Kita umat Nabi Muhammad SAW adalah di hujung dah. Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, Nabi bersabda, sesungguhnya antara hari kiamat dengan aku, Nabi tunjuk 2 jari je. Bukan tunjuk PCR, tak. Bukan sama sekali. Bukan kita sebut macam ni PCR, tak. Peace kata our learning, bukan. Ataupun gambar peace depan, bukan. Ini menunjukkan, Nabi kata antara 2 jari ni, jari telunjuk dengan jari tengah. Masya Allah, subhanallah, amat dekat. Menunjukkan antara bangkitnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir dan juga hari kiamat semakin dekat. Kita hidup akhir zaman dah. Maknanya banyak dah tanda-tanda hari kiamat semakin, semua dah dikatakan hampir muncul dah. Itu antara ini. Maknanya kita kena berhati-hati, kena bersedia, kena ada preparation. Kita anak-anak sekolah pun macam-macam preparation yang kita nak buat. Persediaan untuk apa, alam persekolahan di akhir-akhir dah ni. Ni nak buka sekolah pula dah. Macam-macam persediaan kita buat. Begitu kita umat akhir zaman ini, kita juga bersedia dah untuk menghadapi hari tersebut. Hari yang dikatakan kalau boleh tak mau siapa-siapa pun menghadapinya, tapi tetap dia akan datang. Tetap akan datang macam mana pun. Dan siapa-siapa akan mengalami hari kiamat tersebut. Allah Akbar, Masya Allah, subhanallah. Ni situasinya. Di antara tanda-tanda kiamat itu, yang pertama, an yaqillal ilmu. Yang pertama Nabi sebut dalam hadis ni adalah sedikitnya ilmu, semakin berkurang ilmu. Kalau kita tengok dah, macam mana kau kurang ilmu, Allah. Kalau tengok pada logik dah kita sekarang ni, mana kau kurang ilmu? Di kanun saja, Allah, pelbagai tempat majlis ilmu bercambah, berjujuk. Kat Tosang sini saja, kat masjid dekat-dekat, kat surau dekat-dekat, berlambak. Banyak tempat yang dikatakan majlis ilmu, daripada pagi sampai ke malam. Cuba tengok, cuba kita perhatikan. Learning pula macam-macam kemudahan yang ada live pula. Dulu kita tengok live dalam TV je, ni diri kita pula jadi live. Tu situasi ini antaranya. Mana banyaknya majlis ilmu senang. Bukan saja kita boleh tengok di mana, di masjid-masjid mana. Kalau ada orang urusan sekarang ni tengah kerja ke, ada urusan lain, tak mampu nak pergi masjid ataupun tempat majlis ilmu, boleh tengok live dengan smartphone mereka. Zaman sekarang punya cerita. Macam mana dia katakan kurang ilmu lagi? Allah, Masya Allah, subhanallah. Ya ni antaranya situasinya. Tak lain bukan bila Nabi sebut benda ni benar-benar akan berlaku, memang ada satu zaman yang dikatakan zaman orang yang jahil dalam bab ilmu agama. Semakin ramai. Masya Allah, subhanallah. Sebagai buktinya antaranya, walaupun lama dah saya sebut balik, iaitu dikatakan jahilnya dalam ilmu agama. Ini peristiwa yang berlaku pada 1995. Keputusan PMR pada masa itu, PMR saya wujud pada 1993. Pada zaman tu dia ada. Dikatakan tahun 1995, dikatakan dari sudut fardu ain,
kan ada kan slip bawah tu yang akan tulis fardu ain, lulus ataupun tidak. Zaman tu dari sudut fardu ain pada masa tu dikatakan kajian yang dibuat pada masa tu amat menyedihkan. Dikatakan dari sudut fardu ain pada masa tu 6,779 pelajar gagal dalam mata pelajaran ini. Seluruh Malaysia pada masa tu 6,779. Dan ni mungkin ada buku koyok dah, tak ada dah, tak kenal dah, tak ingat dah tulis ke tak dulu ataupun tidak. 6,779. Yang paling menyedihkan lagi, mengejutkan, walaupun hanya 616 orang daripada mereka gagal dalam aspek mengucap kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah 616 orang. Walaupun berapa puluh ribu yang masuk ambil subjek tersebut, tapi terkejut juga 600 lebih pada masa itu. Dalam aspek rukun Islam sahaja 1553, dan rukun iman pula 1901. Allah Akbar, Masya Allah. Itu tahun 1995. Lepas tu tahun-tahun lain tak ada kajian. Dan saya dapat maklumat memang macam mana pun pelajar Islam kalau bab fardu ain ini PMR ke apa, kena bagi dulu, kena ikhtiar lah siapa-siapa yang ngajar. Kalau budak tu tak ada reti, saya dapat maklumat, kena ajar. Saya tak kena. Ni lah buktinya. Bila tunjuk yang ni, lepas tu ada kajian. Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Bukti yang jelas. Dulu subjek agama dikatakan sama ada sekolah biasa ataupun sekolah agama, subjek agama menjadi satu subjek yang boleh skor A ataupun mudah nak skor. Zaman sekarang wallahu a'lam. Memang nak skor A, inilah subjek agama. Situasi zaman dulu. Zaman sekarang dikatakan kadang-kadang Allah masuk telah, bila sebut je pendidikan agama Islam, ada tembok lari pun ada. Ni situasinya. Sebab Islam, agama Islam ni bukan hanya untuk orang sekolah agama saja, bukan orang berminat pada agama saja. Semua orang Islam wajib tahu tentang sekurang-kurangnya fardu ain. Semua kena tahu. Allah. Kadang-kadang sebahagian buat camp, kadang-kadang buat seminar, kadang-kadang buat pasca apa benda tu, sebahagiannya. Tanya dah budak-budak yang bukannya kita tahu, tanya budak 7 tahun dah, tanya berdasar tahun dah. Budak besar dah. Allah Akbar. Tanya tentang rukun solat ada berapa? Nak jawab. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nak jawab, tak boleh nak jawab, pakai sebut je. Masya Allah, Subhanallah. Rukun solat yang biasa kita rutin harian kita, hari-hari. Yang menyedihkan pula, ada sebahagian pula bila dalam bacaan dalam solat yang dikatakan dalam solat ni rukun tu dia ada 3 pula, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Rukun qauli dah lepas. Ada beberapa rukun qauli yang perlu kita sebut dalam solat tersebut, tiba-tiba rukun qauli dah lepas. Antaranya at-tahiyyat. Oh, Masya Allah. Kalau sunat hai'ah tu boleh fikir lagi, tu pun sedih dah. Sedih dah ni. Rukun. Masya Allah, Subhanallah. Ini antaranya yang menunjukkan bahawa semakin membimbangkan ada antara sebahagian kita yang tak cakna tentang agama itu sendiri. Allah, Masya Allah, Subhanallah.
Yang ni perlu kita main peranan ni antaranya. Ni antaranya. Bukan sahaja ada ilmu agama, tapi kena belajar setiap, sebab fardu ain, setiap individu wajib belajar. Wajib belajar antara satu sama lain, wajib. Fardu ain. Allah, masya-Allah, subhanallah. Cek balik muhasabah benda ni. Jangan kita anggap kita saja yang nak belajar, keluarga kita tak boleh. Semua kena belajar. Masya-Allah, subhanallah. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, walaupun sekarang ini berbagai dah kemudahan yang ada, tapi kena tengok juga, kena lihat juga. Sebab akan tiba masanya ramai, semakin ramai tak ada dasung yang pandai agama. Sebab tu ni bercambah ni, alhamdulillah, dengan izin Allah Taala. Senang nak cari dengan izin Allah Taala, alhamdulillah. Tapi tengoklah ulama-ulama yang hebat-hebat, alim ulama yang hebat-hebat semakin berkurangan sekarang ini. Semakin berkurangan. Ada beberapa kerak sangat yang ada, yang hebat ilmu agama je dan mengamalkan ilmu ni. Itu kita duk akhir zaman ini. Antaranya kita hendaklah berhati-hati bahawasanya kurangnya tentang ilmu agama. Bab lain mudah. Ilmu lain Allah senang belajar, mudah. Nak smartphone kejap belajar. Budak-budak orang pandai dah ni. Kita agama ni nak pandai ustaz, cucu kita Allah boleh main boleh ada. Tu dia. Ni situasinya. Berhati-hatilah kita ni antaranya. Yang kedua, bila saja kurangnya ilmu agama, wa yadhharul jahlu, akan tersebarlah banyaknya kejahilan. Banyaknya kejahilan yang berlaku. Sebab apa? Kurang ilmu agama, makin banyaklah kejahilan-kejahilan yang menular di seluruh dunia ni, terutamanya orang Islam itu sendiri. Ni bimbangnya. Ni kita takutnya. Ni bila buat satu benda, tak tahu salah ni, ataupun tahu salah, tak apa lah, tak kisah. Sebab apa? Akar tunjang asas basic tentang akidah tak kuat. Ni Nabi SAW utama sekali ajar kepada sahabat-sahabat dia, umat Islam pada permulaannya, mengukuhkan akidah, menguatkan akidah. Akidah penting. Akidah ni macam akar tunjang. Tengok pokok-pokok yang macam mana, yang ada akar tunjang macam mana, Allah kukuh. Payah nak balik, ada akar tunjang ni. Lepas tu ada akar serabut pula, tahan ni, tahan tu, macam-macam. Ni akidah yang utama, yang perlu diterapkan. Tak ada akidah, rosak habis lain. Ini asas yang paling utama yang sekarang ni kita bimbang, yang semakin dikatakan akar ini semakin rapuh. Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Sebab terang-terang kejahilan semakin menular bila tak ada sahaja ilmu agama dan sebagainya, ataupun ilmu agama tak mahu peranan, ataupun bab ibadat pun tak mahu peranan. Ni jadinya. Masya Allah, subhanallah. Sebab apa? Bila tak ada ilmu agama, kejahilan akan menular. Kita tengok di mata bertepak, depan mata pun ada. Ni benda tu, benda maksiat, benda dosa, tapi bagi dia biasa. Ni yang berlaku di dalam masyarakat kita sekarang ni. Allah, dunia tu utamanya. Masya Allah, subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Wa yazharuz zina, dan seterusnya dalam hadis ni sebut wa yazharuz zina, iaitu berlaku banyaknya perzinaan. Masya Allah, subhanallah, banyaknya berlaku perzinaan. Dikatakan laporan yang dibuat oleh Enterprise Service pada bertarikh 19 Ogos 1998,
menunjukkan 2 hingga 14% pada masa itu daripada kemasukan kasar negara-negara di Asia Tenggara adalah daripada industri perzinaan. Saya suka sebut industri perzinaan, tak suka sebut dah macam maksud benda tu dak, maknanya kasar sikit. 2 hingga 14% pada masa itu daripada kemasukan kasar negara-negara di Asia Tenggara. Belah mana? Belah mana? Belah kita termasuk negara sekitar ni, yang termasuk Asia Tenggara ni. Ni, dan berpanduan kajian yang dilakukan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Ini yang berlaku. Walaupun kita kata 2 hingga 14% ni Allah sikit sangat, jangan pandang remeh. Kalau ikut dalam surat khabar macam-macam situasinya. Ada dulu dia panggil Bosnia, sehingga dalam bank ni ada seorang budak yang Bosnia belajar lagi berpuluh ribu, beratus ribu ada dalam bank. Mai mana duit? Mai mana? Ini fakta-fakta yang ada, bukan reka-reka. Saya sebut ni bukan untuk apa, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita buat, bukan saya sebut tau, supaya benda ni supaya tidak menular. Yang ni paling utama sekali. Sebab kita ada keluarga, kita ada kaum kerabat, kita ada anak beranak, kita ada saing rodong, kita ada masyarakat. Semuanya dekat dengan kita. Takkan nak tengok saja. Dengan warningnya, amarangnya, semua ada. Ini di akhir zaman. Orang tak heran kalau dibuat salah. Zaman orang tak heran dibuat salah, dibuat dosa, buat maksiat, buat jenayah, tak heran sebahagian. Kadang-kadang diviralkan pula. Bayangkan, buat jenayah pun diviralkan. Dia budak-budak, anak-anak Allah diviralkan. Zaman sekarang macam jadi biasa. Itu kalau dia tak mau viral benda tu. Allah, dahsyat sangat. Masya Allah, subhanallah. Ini kehidupan kita di akhir zaman ini yang berlaku. Masya Allah, subhanallah. Yang ni antaranya. Pak itulah bila berlaku yang ini, antara yang disebut ini, menyebabkan situasinya masyarakat kacau berlaku calanan. Allah. Ni, walaupun kita tempat kita alhamdulillah molek lagi Ustaz, betul, tapi yang molek tu kena jaga. Yang molek tu kena jaga, berhati-hati, sebab semuanya akan keluar. Zaman ni lagilah nak pegang. Masya Allah, subhanallah.
Ni sebab dia semakin menunda, semakin bercampur, semakin berkembang. Inilah perlu kita berhati-hati dalam tindakan kita. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Minta doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak supaya tak kena pada kita, keluarga kita dan semua sekali benda ni. Masya Allah, Subhanallah. Ya ni antaranya. Wa takthuran nisa wa yaqillar rajul wa yaqillar rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahidah. Dan seterusnya ramainya kaum perempuan dan sedikitnya kaum lelaki, sehingga nantinya seseorang lelaki yang akan mengurus 50 orang perempuan dalam jin kata. Akan tiba masanya lelaki kau kurang, perempuan kau ramai. Dan ini pun dah sebahagian dah nampak dah penularan tersebut, perbezaan tersebut. Ni situasinya. Dikatakan satu bancian yang dilaporkan oleh penduduk di US, Bureau of Census, bulan Oktober 1968, dikatakan kaum wanita mengatasi kaum lelaki kebanyakan negara-negara di dunia, bermula daripada umur 30 dan 35 tahun. Dan perbezaan ini semakin ketara peningkatannya. Dan didapati umur orang perempuan ni lebih panjang daripada orang lelaki. Kajian yang buat, bukan saja buat kajian, orang buat kajian. Kajian mendapati bahawa umur orang perempuan lebih panjang daripada orang lelaki. Allah Akbar. Bukan orang lelaki kau kurang tak, tapi kajian mengatakan sebab ramainya orang lelaki meninggal dunia, orang perempuan kurang, umur mereka lebih panjang daripada orang lelaki. Sebab itulah dikatakan mereka semakin ramai. Masya Allah, Subhanallah. Dan kelahiran pun dikatakan sebahagian tempat, hospital dikatakan kajian yang dibuat, orang bayi-bayi perempuan lebih ramai dilahirkan daripada lelaki-lelaki di seluruh dunia. Yang ni yang berlaku. Ni bukti-bukti jelas dah Allah Ta'ala beri pada kita satu persatu, nampak depan mata. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ya ni. Lepas tu pula kita sekarang ni duduk zaman yang penuh kacau bilau ini. Antaranya kita nak ikut sistem kita sendiri pun dihalang. Sistem agama itu sendiri pun dihalang. Lagilah dahsyat. Masya Allah, Subhanallah. Macam mana Brunei dikritik sungguh-sungguh. Allah Akbar. Ni situasinya. Sebab ada sebahagiannya agama mereka, ada sebahagiannya hanya dalam bab ibadat, bukan secara keseluruhan. Bukan secara menyeluruh. Sedangkan Islam secara menyeluruh. Kita ni duduk atas dunia ni Allah, tak lain tak, bukan kerana Allah Ta'ala. Kita buat apa saja urusan kita dunia ni, kita matlamat kita duduk atas dunia untuk akhirat. Tapi nak dapat akhirat, mestilah semua kebajikan, semua amalan yang perlu kita buat atas dunia ni dapat akhirat. Sebab tempat akhirat bukan tempat beramal dah, tempat relax untuk mendapat hasil-hasil yang kita buat atas dunia ni, terutamanya hasil-hasil pahala ganjaran yang kita buat atas dunia ni. Ni kita duduk atas dunia ni. Masa bila? Masa ni lah. Nak kumpul banyak mana pun amalan kita, masa ni atas dunia ni dia. Ni sebab kita duduk akhir zaman, kena kumpul banyak-banyak dah. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Jangan kita rasa tunggu dulu dah lepas ni lah. Tak. Jangan tunggu-tunggu. Batulah macam-macam. Alhamdulillah 2-3 minggu ni, apa antaranya khutbah tentang apa infak lah, tentang wakaf lah, supaya apa? Ini adalah satu benda, satu aset yang kita guna akhirat kelak. Kita nak guna akhirat kelak, bukan sekarang. Yang aset benda ni kita nak nampak. Kalau aset atas dunia, kita nampak satu persatu yang kita ada atas dunia ni.
Dalam masjid ni saja pun pelbagai aset yang ada, yang kadang-kadang rupa-rupanya daripada sumbangan kita pun ada. Aset yang ada ni tanpa disedari. Manfaat sungguh-sungguh, gunalah ni walaupun sikit kita bagi sumbangan macam mana pun, tapi supaya bernilai di sisi Allah Ta'ala. Oh, ni kita nak. Kita tak boleh bila akhir zaman ni keadaan ini yang berlaku. Kenaklah kita belajar satu persatu ilmu agama yang perlu ada. Walau rasa kurang, belajar sikit demi sikit. Banyak tempat, banyak cara. Dan ada sebahagian ustaz-ustaz favourite kita pun ramai. Dan sebahagian mereka macam-macam. Ada style, ciri, cara yang berbeza atas masing-masing nak cari hak mana. Hak lembut, hak kasar ke, hak beralus, macam-macam ada. Pelbagai skill yang mereka nak menyampaikan dakwah kepada kita. Matlamat mereka tak lain tak bukan untuk menyampaikan dakwah. Inilah antaranya yang disebut dalam hadis ni. Sebab akan tiba masanya kurangnya ilmu agama, akan berlaku kejahilan. Bila berlaku kejahilan, maknanya pelbagai yang diadakan dalam hadis yang lain akan berlakulah semakin kurangnya orang-orang yang beramanah. Semakin kurangnya orang yang amanah, orang yang bertanggungjawab dalam tanggungjawab mereka. Allah, masya-Allah. Bukan kau ramai, kau kurang. Sebab apa? Sebab tak ada pegangan agama yang kukuh, menyebabkan mereka macam-macam mereka buat situasinya. Masya-Allah, subhanallah. Ya ni antaranya. Dan hadis yang seterusnya, dan hadis yang panjang. Tapi saya ambil satu saja, ataupun satu yang dikatakan tentang riwayat Umar Al-Khattab, yang dikatakan dalam hadis tersebut cerita tentang apa Islam, iman dan ihsan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amah rabbataha wa antaral 'ufah wa antaral 'ufatal 'urah al-'alah ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Maksudnya daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang panjang. Kemudian Jibril yang menyamar sebagai manusia itu bertanya kepada Rasulullah SAW, maka khabarkanlah kepada aku tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda dan menjawab, orang yang ditanya itu tiada lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya kalau patutnya Nabi khabar ini, maksudnya orang yang tanya tu mana Jibril, kalau ikutnya dia lebih tahu daripada Nabi Muhammad SAW tentang bilakah berlakunya hari kiamat. Tapi ingat molek, yang betul-betul yang tahu tentang berlakunya hari kiamat bila, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang betul-betulnya bila berlaku hari kiamat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu benda ni. Yang dikatakan kajian-kajian NASA dah ada baru ni, saya tengok dalam satu dalam web bahasa Inggeris lah, mengatakan bahawa kita semakin dekat dengan laluan asteroid, meteor. Semakin hampir lah kita ni laluan asteroid. Dah banyak dah dikatakan asteroid lalu di permukaan bumi, dan ada termasuk bumi tu pun ada. Masya Allah. Walaupun kecil saja. Dan akan berlaku satu peristiwa, dikatakan akan ada asteroid yang besar yang akan melanggar bumi bila tiba masanya hari kiamat. Ini kajian-kajian yang dibuat. Ini kajian-kajian yang telah dibuat. Orang barat kaji. Dan dikatakan mereka dah bersedia untuk menghadapinya. Wallahu a'lam betul atau salah. Mereka sekarang ni mereka buat satu rumah bawah tanah. Mereka buat rumah bawah tanah ni yang dikatakan dalam tu, dikatakan mereka buat masuk dah bahan-bahan makanan yang di packing siap-siap, yang boleh tahan selama setahun.
Untuk berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang masuk dalam tu. Wallahu a'lam. Di bawah negara-negara yang besar utama. Maka ingat, bumi takkan hancur. Sedangkan dikatakan bumi ni hancur macam debu. Hari kiamat, bumi ni boleh hancur macam debu. Allah. Tak ada tempat kita nak tinggal. Ni situasinya. Mereka ingat hari kiamat ni bila berlaku yang tu, bumi ni hanya rosak sikit je. Wallahu alam. Itu pandangan mereka. Tapi orang Islam tahu dah keadaan hari kiamat, tahu dah keadaan macam mana, bumi pun hancur debu. Alam yang ada ni Allah Taala akan hancur debu ke semua. Allah, bila tiba masanya. Ini kerja Allah SWT, bukan kerja kita. Masya Allah, subhanallah. Tengok dalam filem-filem pun dah, tengok dalam apa YouTube tentang apa mereka gambaran imaging tentang visual hari kiamat, tengok takut dah, gerung dah. Takut tengok, ya Allah. Yang realiti tak tahu macam mana. Berdasarkan ayat Quran lebih dahsyat lagi. Waktu baru gambaran baru mereka buat gambaran imaging tentang macam mana hari kiamat berlaku. Yang tu takut dah. Tapi yang realiti tak tahu macam mana. Sebab dalam ayat Quran khabar dah. Siapa orang yang mengandung sedangkan semua keguguran. Ayat yang sedang mengandung semua keguguran. Sedang menyusukan anak, dan anak nyusu. Orang duduk tangga, dan kalau hadis pun cerita dan duduk tangga ni dan naik umur. Orang dah duduk atas rumah, dan turun. Peristiwa hari kiamat. Allah, bayangkan. Masya Allah, subhanallah. Ni situasinya. Sambung balik ni situasinya. Maka Jibril yang menyamar manusia lalu bertanya lagi, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab bahawa hamba akan melahirkan tuan-tuannya. Ni situasinya. Akan lahirnya hamba-hamba ni, hamba-hamba perempuan akan melahirkan tuan-tuannya. Ataupun dikatakan anak menjadikan ibu ayah dia sebagai hamba, walaupun bukan hamba, orang suruhan tanpa disedari. Allah, Masya Allah. Bukan tak berlaku. Ni antaranya. Masya Allah, subhanallah. Bukan itu saja, orang yang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang lagi miskin, hanya mengembala kambing, itu berlumba-lumba untuk membuat binaan. Masya Allah, subhanallah. Dan juga akan tiba masanya, satu kumpulan yang dikatakan dulu memang jalan kaki ayam atau pakaian tak cukup. Kita pernah dengar sahabat Nabi kadang-kadang nak pakaian, dikatakan hanya pakaian itulah untuk buat salat. Walaupun dikatakan cerita Sa'labah, walaupun cerita Sa'labah ni sebahagian mengatakan Israiliyat, yang dikatakan Nabi mendoakan dia tu beri kambing pada dia tu sehingga kembang bila fardu keluar zakat, dia tak mau keluar zakat tu. Ada sebahagian mengatakan itu Israiliyat. Sa'labah yang dikatakan lepas bayar fardu ni tembus balik tak ada wirid pun. Nabi heran tengok Sa'labah ni, kenapa bila lepas bayar ni tembus lari. Lepas bayar ni tak ada wirid, tak ada apa pun. Rupanya kata Rasulullah, aku hanya ada pakaian ini untuk aku dan isteri aku untuk solat. Orang lain tak ada. Bayangkan sahabat Nabi zaman Nabi. Allah, Masya Allah. Bukan tak ada orang dan gitu. Nak keluar kadang-kadang tak ada pakaian, orang tu saja. Orang lain tapung-tapung. Tapi dalam hadis ni sebut sampai masanya mereka akan kaya raya. Allah, Masya Allah, subhanallah. Dulu orang kata tanah harak tak ada apa pun. Tanah harak, tanah gersang. Lenin dikatakan berapa tempat dikatakan salji turun pun ada. Salji turun pun ada.
Ya Allah, akhir zaman. Ni situasinya. Ni pula negara mereka semakin maju dan bangunan-bangunan yang mencakar langit semakin banyak. Ni Nabi bersabda dalam hadis sahih ni, betul belaka apa yang ada. Allah Akbar, masya-Allah, subhanallah. Ni yang berlaku pada kita. Ni depan mata. Takkan tak mau sedar lagi, takkan kita mau fikir lagi, takkan kita tak mau buat persediaan lagi untuk menghadapi hari tersebut. Dan paling dekat sekali hari kematian kita. Allah Akbar. Semuanya persediaan kena ada. Allah, masya-Allah, subhanallah. Ni situasinya. Sebab apa? Benda ni kita akan hadapinya. Terutamanya yang dekatnya kita lagi adalah kematian kita. Lagilah dekat. Boleh kata macam ni lah, ni tempoh dia. Ini hari lahir kita. Hak ni hari kematian kita. Kita sedang berjalan, masih menuju perjalanan. Sampai masa itulah habis tempoh kita. Kita nak pergi mana pun atas dunia ni pun, kalau kita tengok destinasi matlamat kita tuju, walaupun berapa jam, walaupun berapa hari, tetap kita akan sampai tempat tu dengan izin Allah Ta'ala. Ada yang sampai KL 3 jam sampai dah. Ada yang sampai 4 jam. Yang ada sampai yang 6 jam. Atas masing-masing bawa kereta, atas kemudahan yang mereka ada. Ingat molek, kita bukan semakin jauh dengan kematian, semakin dekat. Bayangkan macam tu dah. Ni, ini hari lahir kita, ini masa kita akan dijemput oleh Allah Ta'ala bila tiba masanya. Allah Akbar, masya-Allah, subhanallah. Bukan lalu mana pun, hidup kita semakin pendek, bukan semakin panjang. Umur dunia ini macam tu juga, bukan semakin panjang, semakin pendek. Semua ada macam-macam. Kita perlu muhasabah, perlu perbaiki, perlu perbanyakkan, perlu perhebatkan, perlu renovate amalan kita. Bukan banyak saja renovate balik mana kekurangan daripada hati kita, dari segi sudut amalan, dari segi nak ikut sunnah Nabi macam mana, macam-macam. Ni sebab yang saya baca hadis-hadis yang sahih ini depan mata dah ada. Dan hampir semua perkara-perkara, tanda-tanda kecil hari kiamat dah depan-depan banyak dah ada. Inilah masa kita perbaiki diri kita, muhasabah diri kita. Kita tak ada masa dah, sekejap saja. Jangan kita agak lama kita tak tahu dunia ni. Sebab syarat untuk mati bukannya sakit, dok. Kadang-kadang tengok dia sakit, Allah, rupa-rupa orang yang jaga meninggal dulu daripada orang sakit. Ada tak kadang-kadang orang yang jaga meninggal dulu daripada orang sakit? Masya-Allah, subhanallah. Ni situasinya. Kadang-kadang orang sihat dulu pergi daripada orang sakit. Dia kata cek semua doktor, alhamdulillah tak ada penyakit, tapi meninggal dulu bila tiba masanya. Inilah kita perbaiki amalan kita, muhasabah balik. Untuk utama sekali, kita harapkan segala amalan yang kita buat kerana Allah SWT ni Allah Ta'ala terima. Waktu utama sekali kita nak amalan yang kita buat dunia ini Allah Ta'ala terima. Nak dapat akhirat, dunia ni kita perhebatkan amal ibadat. Bukan saja dari sudut amal ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan, dan segala tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri tanggung atas kita juga perlu dijalankan dengan sebaik mungkin, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala amalan kita, sama ada yang bahkan sebesar-besarnya. Itulah saja pada malam ni yang memusyafatkan. Yang baik Allah Ta'ala, kurang lemah daripada diri saya sendiri, tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.